Masih ada segelintir ibu bapa yang beranggapan screen time bermaksud menghadap skrin telefon sahaja. Tetapi sebenarnya ianya juga merangkumi semua aktiviti pasif yang dilakukan di hadapan skrin. Kanak-kanak yang terlalu banyak screen time cenderung mempunyai masalah kemahiran sosial yang lemah. Waktu screen time yang terlalu lama juga sering dikaitkan dengan tabiat tidur yang tidak sihat, sukar menumpukan perhatian di samping menunjukkan kelakuan yang agresif. Jadi, adakah ini petanda yang ibu bapa perlu menerapkan screen time limit sejak dari kecil lagi? Apa kata pakar? Mari kita kupas isu ini di dalam Tanya Pakar. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Irma Asmi dan kita kembali dalam rancangan Tanya Pakar. Dan menariknya kita nak bercerita tentang minggu ini berkaitan dengan era digital sekarang. Okey, kita tahu ibu bapa kan sangat risau tentang anak-anak yang terlalu banyak masa bersama dengan screen time. Okey, screen time ni kalau kita cerita dia adalah waktu yang anak-anak habiskan di televisyen, smartphone ataupun smartphone. Okey, sebagai ibu bapa kita nak anak-anak sentiasa seiring dengan teknologi pada zaman kini. Tapi kita pun kena ada limit. Jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita nak bercerita tentang pentingnya screen limit untuk anak-anak. Apa sebabnya? Kita akan bersama dengan pakar kita iaitu panel jemputan Aisyah Rozali merupakan terapi cara kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kupas insya-Allah berkaitan dengan pentingnya screen limit untuk anak-anak dan kita nak tahu apa sebabnya. Dan kita sebagai ibu bapa mestilah kita sangat pentingkan hal ni dan apa yang kita perlu perhati dan berikan fokus untuk kita tidak terus berada dalam keadaan yang tertekan dengan respon anak-anak dalam perkembangan anak-anak juga. Okey. Jadi kita nak tahulah jadi bila dia jadi satu keperluan di zaman teknologi ni, nak tak nak kita kena pilih untuk meletakkan screen limit untuk anak-anak. Betul atau tidak? Apa pandangan Aisyah? Betul. Sebenarnya anak-anak ni kan kita panggil tau, anak-anak zaman sekarang yang lahir ni, anak-anak kita yang lahir dalam zaman sekarang kita panggil digital native tau. Sebab tu kadang-kadang ramai baby yang keluar perut je dia dah tahu dah macam mana dia nak scroll phone kan. But then again, bila benda ni berlaku, dia sebenarnya akan merencatkan banyak rangsangan-rangsangan natural yang anak-anak boleh dapat. So screen time limit ni memang kalau tanya saya lah, dan saya rasa kalau Irma tanya macam-macam terapis pun, terapis semua setuju pentingnya untuk ada time limit, because bila anak terlalu terdedah dengan skrin, mereka cuma akan mendapat rangsangan daripada beberapa sudut je, iaitu visual dia, penglihatan, pendengaran dia dan mungkin sedikit pergerakan motor halus. In fact, anak ni sebenarnya dia kena berkembang secara holistik tau. Seluruh badan dia kena ada movement, fikiran dia tu, mental dia, minda dia perlu dieksposkan dengan banyak benda. So bila screen time tak ada limit, kita bagi skrin tu tanpa limit pada anak-anak, ini akan menyebabkan anak-anak kita ni dia kurang dapat rangsangan tu. So mereka tak dapat nak berkembang secara holistik macam kita kecil-kecil dulu tau. So dan yang paling besar sekali, manusia adalah makhluk sosial, tu benda yang penting kan. So bila yang paling besar sekali yang berlaku adalah anak terlalu immerse, terlalu banyak sangat tengok gadget, mereka akan menyebabkan mereka tak dapat nak buat connection dengan orang sekeliling. Sebab tu kadang-kadang kalau raya, even sebelum pandemik pun kan, kalau raya anak-anak kita tak reti dah nak salam, nak bertegur sapa dengan jiran-jiran, ramai kes macam tu. But then bila pandemik hit, dia memang meninggalkan kesan yang lagi besar sebab anak terlalu lama dengan skrin. So bila tak ada limit, itulah kesan dia. Anak kita punya social skills which is penting untuk dia orang punya resiliency bila dah besar. So bila benda tu tak ada daripada usia kecil, dia akan menyebabkan anak-anak kita banyaklah benda yang akan terganggu daripada sudut perkembangan. So sebab tu kalau tanya saya perlu ke tidak, memang perlu sangat untuk kita bagi time limit kepada screen time anak kita tu. Okey, saya tertarik dengan Aisyah, dia sebutkan contoh tempoh masa 2 jam tadi. Jadi kita menghadkan waktu, tapi itu sebenarnya satu cabaran sangat kat ibu bapa. Sebab bukan senang tau nak deal dengan anak ni. Diorang ni banyak idea, banyak karena, banyaklah alasan-alasan yang diberikan. Jadi ibu bapa ni senang cair kan. Jadi masa kita hadkan 2 jam, jadi sampai ke 3 jam, 4 jam. Jadi boleh tak Aisyah tolong terangkan bagaimana cara kita nak mendisiplinkan anak ni supaya mereka mematuhi screen limit yang telah kita beri? Okey, dia ada 3 benda yang kita nak kena ingat bila kita nak bantu anak kita supaya mereka patuh kepada screen limit yang kita berikan. Yang pertama, kita dulu kena firm. Yang kedua, kita kena konsisten.
Dan yang ketiga, kita kena maklumkan pada anak apa yang limit yang kita bagi tu. So nampak tak, kita nama pun parenting kan, parent kan, bukan childing kan. Okay, so yang pertama tadi firm tu maksudnya kita as parents, bila kita dah susunkan peraturan untuk anak, maka peraturan tu kita yang kena susun dan kita kena jelaskan pada anak, dan kita kena pastikan anak untuk bantu ikut peraturan tu. Jangan kita senang sangat untuk, macam contoh kan, kita dah kata dengan anak kita, 8 sampai pukul 10 je main handphone kan. So masuk pukul 10, kita kata okey dah pukul 10 dah kena stop. So anak kita menangis, kita pun kata okeylah mama tak tahan lah dengan awak nangis, kesian. Okey, awak mainlah sambung-sambung, tak apa. Tu yang kata daripada 2 jam jadi ke 3 jam tu kan. So tapi sebenarnya perkara tu akan membuatkan anak tak belajar boundary. Boundary ni penting. Boundary ni adalah anak ni adalah satu makhluk ataupun satu manusia yang dia sedang bergantung kepada orang lain. So termasuk juga bergantung untuk faham boundary. So kalau kita kata okey sampai pukul 10, tapi tiba-tiba kita yang letak boundary tu, kita kata okeylah boleh push sampai pukul 11 atau pukul 12. So anak tu dia akan belajar yang boundary ni sebenarnya boleh dipecah-pecahkan ke? Sempadan yang kita dah letakkan tu, peraturan tu boleh dilanggar-langgar ke? So anak kita dia tak akan belajar pentingnya untuk dia tahan diri di dalam boundary tu. Dan itu adalah skill yang penting sebenarnya. Bila anak kita dah besar, dia nak pergi sekolah, dia nak masuk ke alam pekerjaan, anak kita kena ada kemampuan untuk decide sama ada dia melepasi boundary ataupun tidak. So itu yang kita kena sentiasa ingat. Kadang-kadang kita rasa tak sampai hati, tapi kita kena ingat, kita buat adalah supaya anak kita belajar yang boundary itu adalah sesuatu yang penting untuk dia kuasai, untuk dia fahamkan diri dia dan untuk dia ikut. Kita tahu anak-anak ni memang perilaku setiap anak-anak berbeza-beza. Jadi adakah apabila seorang ibu bapa tu yang mementingkan screen limit berbanding dengan ibu bapa yang tak mementingkan screen limit, ada beza tak pada perilaku anak-anak tu sendiri atau sebelum dan selepas keadaan dia? Okey, memang ada beza. Okey, saya alhamdulillah dah lebih kurang 11 tahun dekat dalam bidang kanak-kanak, terapi kanak-kanak, dan memang saya nampak beza sangat anak-anak. Tak kisahlah anak tu anak istimewa ataupun anak-anak kita yang biasa kan, yang normal kan. Beza bila anak tu terlalu immerse dengan skrin ataupun tidak. Parents yang kawal waktu tengok skrin dengan parents yang tak kawal, beza sangat perkembangan anak. Kita akan tengok kepada 3 poin penting. Memang yang pertama kita panggil executive function. Executive function tu maksudnya pemikiran tahap tinggi kanak-kanak tu, macam mana dia nak selesaikan masalah, kemampuan dia mengawal emosi, semua tu ada dekat executive function otak anak kita. Yang kedua kita panggil potensi anak. Potensi anak kita besar, tapi kalau kita hanya dedahkan anak kita dengan phone, dengan skrin, itu saja potensi anak kita yang kita akan nampak. Dan yang ketiga kita akan tengok kepada resilience. Resilience ni Ima, dia bila anak kita dah besar, macam kita lah, bila dah sampai usia dewasa, macam mana anak tu nak pastikan kalau dia menghadapi cabaran hidup, dia boleh cope. Dia boleh cope dengan cabaran hidup dia. Baik, saya ada terima beberapa soalan dalam segmen PM Tepi. Okey, soalan yang pertama daripada Puan Hasliza Hanim. Sebenarnya macam saya kupas tadilah sebenarnya, bila kita nampak anak-anak kita tak happy dan murung bila mereka tak ada screen time, dia sebenarnya bukan bergantung kepada limit masa tu. Bukan kita kata kita bagi supaya mereka gembira, tapi kita kena cari dulu apakah distraction ataupun kita kena cari apakah benda yang boleh buat anak kita rasa excited semula. Dan cari itu bukan cari pada skrin tu, kita cari pada benda lain, kita cari pada aktiviti tambahan, kita cari pada permainan-permainan lain yang kita boleh bagi pada anak. Sebab sekarang ni anak kita tu dia tak tahu macam mana nak explore surrounding, dia tak tahu macam mana dia nak explore perkara di sekitar dia, sehingga menyebabkan dia nampak kemurungan dan dia nampak macam tak happy langsung bila dia tak ada gadget. Okay, so screen time limit tu kita kena ikut umur. Dia ada beza ikut umur anak. Untuk anak Puan Hasliza tadi, saya sangat sarankan benda penting kat situ yang Puan Hasliza kena buat adalah cari cara ataupun cari option lain untuk anak tu luahkan dia punya kreativiti di rumah selain daripada gadget.
Okay, so isu sekarang bukan berapa lama masa tu, tapi apa yang anak nak buat pada waktu dia tidak bersama dengan gadget. So itu adalah poin yang sangat penting untuk kita semua take note. Okay, yang kedua saya ada soalan daripada Sofia Liana. So screen time limit berapa lama nak kena bagi? Sampai selama-lamanya sebenarnya kena ada screen time limit ni. So tu macam saya cakap tadi, kita tengok berapa jam yang dicadangkan oleh WHO untuk anak kita tu tengok screen time. Dan kemudian dari situ kita plan. As anak kita dewasa, as anak kita semakin besar, anak kita boleh tengok semakin lama. Dan anak kita tu sepatutnya dia bukan hanya kita kata kekangan penggunaan. Anak kita kena faham kenapa ada waktu dia boleh gunakan skrin dan ada waktu yang kita kata tak boleh guna. So itu yang kita nak anak kita dapat. Anak kita sepatutnya kita nak anak kita boleh tahu bila dia perlu berhenti dan bila dia nak gunakan gadget. Okay, idea dia itu. Bukan idea dia kita nak kawal berapa lama, tapi idea dia anak kita faham bila dia nak guna dan bila dia tak nak guna. Okay, baik, saya pergi kepada soalan ketiga. Saya rasa ini soalan terakhir daripada Ahmad Nizamuddin. Okay, saya nak parents semua faham tidak pernah ada konsep terlambat dalam parenting. Bila kita nak membantu anak kita, bila kita terasa macam selama ni saya tak tahu pun saya tersalah guna teknik dengan anak kan. So setiap kali kita tahu yang kita tersalah guna, pada waktu itulah kita terus betulkan. Kita terus betulkan. Kita dah tahu sekarang kena ada screen time limit, terus bagi screen time limit. Tidak ada konsep terlambat dalam parenting. Okay, yang penting adalah kita terus mulakan apa yang kita nak ubah dalam keluarga kita. Dan itu adalah satu benda yang penting dan perubahan dalam keluarga ni lah yang akan bawa perubahan kepada behavior anak-anak kita. Perubahan kepada behavior kita as parents juga. Sebab tu ilmu parenting ni penting. Penting untuk kita tahu ilmu apa yang kita nak kuasai dengan anak-anak kita. Ilmu apa yang kita nak kena kuasai supaya kita boleh bantu anak kita. Kuasai pula kemahiran-kemahiran mereka supaya mereka boleh berkembang dengan baik. Okay, so saya rasa itu sahaja soalan daripada segmen PM Tepi ya. So saya harap soalan saya ni, jawapan saya membantu menjawab soalan-soalan anda dan juga menjawab soalan-soalan kepada penonton-penonton yang lain juga. Okey, Alhamdulillah, tu je soalan-soalan daripada ibu bapa yang sempat kita huraikan. InsyaAllah Aisyah mengah ke? Okey je, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setiap apa yang mereka tanya, jawapan yang mereka perolehi, kita harap dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan anak-anak, insya-Allah. Dan apa yang kita fokuskan adalah perkembangan anak-anak tu dari segi perkembangan otak mereka, behavior mereka, dan kita kena fokus juga bagaimana kita nak lebihkan masa menjalin hubungan bersama anak dari segi komunikasi, interaksi dan juga aktiviti sosial bersama anak. Dan yang paling penting sekali pesanan Aisyah, sebelum kita nak berdisiplin dengan anak, kita kena disiplinkan diri sendiri juga. Okey? Anak disiplin, ibu bapa kena disiplin dulu. Sebab kalau anak tak disiplin, kita jangan marah anak. Sebab apa? Ibu bapa sendiri yang lupa untuk melihat kesalahan ataupun kekurangan diri kita kan. Sebab anak-anak ni dia lebih kepada melihat. Terutamanya anak yang lebih kecil, mereka akan meniru setiap perilaku ibu bapa. Jadi ibu bapa kena menjaga perilaku yang terbaik, insya-Allah. Sama-sama kita usaha. Jadi Aisyah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Tanya Pakar Paid Ema. Kita ucapkan mudah-mudahan Aisyah juga dipermudahkan sebarang urusan dan dalam mengendalikan anak-anak. Ya, yang terbaik insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia Aisyah Rozali yang sudi meluangkan masa dan bantu kita dalam masalah topik kita hari ini. Dan anda semua jangan lupa kita terus setia bersama dengan Tanya Pakar Paid Ema untuk topik yang akan datang dan episod yang akan datang. Terima kasih daripada saya, Irma Hasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.